Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cikgu Syazrin. Hari ini kita akan belajar subjek pengurusan diri KSSRPK tahun 3. Hari ini kita akan teruskan dengan unit 2 iaitu kebersihan menjamin kesihatan diri. Tajuk kelas kita pada hari ini ialah kebersihan bahagian sulit. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap kamu semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan bahagia bersama ahli keluarga masing-masing. Apakah objektif pembelajaran pada hari ini? Apa yang cikgu nak murid-murid semua dapat selepas tamatnya kelas kita pada hari ini? Yang pertama, cikgu harap murid-murid dapat menamakan bahagian sulit bagi lelaki dan juga perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua pula, cikgu harap murid-murid dapat menyatakan langkah membersihkan bahagian sulit dengan cara yang betul. Jadi, cikgu harap selepas tamat kelas pada hari ini, murid-murid akan dapat dua perkara tadi. Baiklah, apa itu bahagian sulit? Okey, sebenarnya topik bahagian sulit kita telah pun belajar di kelas sebelum ini. Okey, jadi sebelum kita mulakan dengan pembelajaran tentang langkah membersihkan bahagian sulit, kita akan buat sedikit ulang kaji tentang apa itu bahagian sulit. Dan juga kita juga akan buat sedikit ulang kaji tentang bahagian-bahagian sulit pada lelaki dan juga perempuan. Okey, bahagian sulit itu maksudnya, okey, lihat pada badan kamu. Badan kita ada banyak bahagian. Kita ada tangan, kita ada muka, kita ada kepala, kita ada kaki, kita ada telinga dan macam-macam banyak lagi bahagian badan kita. Okey, pada bahagian badan kita ni ada bahagian yang kita boleh tunjuk pada orang lain. Okey, maksudnya orang boleh tengok, tapi ada juga bahagian yang kita tak boleh tunjuk pada orang lain. Maksudnya bila orang lain tengok, kita akan rasa malu. Kita tak boleh tunjuk. Itulah yang kita namakan bahagian sulit. Okey, jadi mari kita lihat apakah bahagian-bahagian sulit yang ada pada badan kita semua. Okey, baiklah. Mari kita lihat pada dua gambar ini. Gambar ini cikgu ambil daripada buku teks pengurusan diri. Jadi, kalau kita lihat pada gambar ini ada seorang murid lelaki dan juga ada seorang murid perempuan. Okey. Dan juga pada gambar ini ada 1, 2, 3, 4 label bahagian-bahagian pada badan murid lelaki dan juga murid perempuan itu. Apa yang dilabelkan itu? Yang dilabelkan itulah bahagian sulit. Bahagian sulit tadi cikgu cakap bahagian apa? Bahagian yang kita tak boleh tunjuk pada orang lain. Dan kita bukan saja tak boleh tunjuk, tak boleh bagi orang sentuh bahagian tersebut. Okey. Jadi mari kita lihat apakah bahagian sulit yang ada pada murid lelaki terlebih dahulu. Okey. Kalau kita lihat di sini, murid lelaki ini normal. Okey, maksudnya dia lengkap. Dia ada tangan, dia ada kaki, dia ada kepala dan sebagainya. Tapi macam cikgu cakap tadi, tangan bukan bahagian sulit. Sebab tu dia tak tunjuk pun, tak ada label pun dekat sini. Kepala bukan bahagian sulit. Kaki pun bukan bahagian sulit. Jadi apa bahagian sulit seorang murid lelaki? Mari kita lihat. Yang pertama,
Bahagian sulit seorang murid lelaki adalah dekat sini. Okey, murid lelaki Aaron, Aryan dan juga Ryan dan juga Syakir Iman, murid-murid lelaki dalam kelas Mustari ni. Apa yang ada dekat sini? Kita panggil nama yang betul pada hari ini. Lepas ni cikgu tak nak kamu guna panggilan yang tak betul dah. Apa yang berada dekat sini adalah kita panggil Zakar. Zakar. Okey, ulang. Kamu boleh ulang balik video ni, kamu boleh undur balik, dengar balik cikgu ulang nama dia dan juga kamu cuba untuk sebut sendiri. Perkataan itu ialah Zakar. Z-A-K-A-R. Kar. Zakar. Okey, jadi cikgu tahu kamu ada panggilan macam-macam. Ada yang panggil itu, ada yang panggil ini, tapi apa yang betul adalah namanya adalah Zakar. Okey, Zakar tu apa? Zakar itu adalah anggota badan yang kita guna, murid-murid lelaki guna untuk buang air kecil, kan? Jadi itulah yang kita panggil Zakar. Okey, itu bahagian sulit yang pertama bagi murid lelaki. Seterusnya, yang kedua. Belakang ni pula apa? Belakang ni kita panggil punggung. Punggung. Ini biasanya semua dah tahu. P-U-N-G, pung, G-U-N-G, gong. Punggung. Jadi murid lelaki ada 1 dan 2 bahagian sulit. Okey, bahagian sulit yang pertama adalah Zakar dan bahagian sulit yang kedua adalah punggung. Okey, selesai kita melihat anggota sulit ataupun bahagian sulit bagi murid lelaki. Kita beralih pula kepada murid perempuan di sini. Okey, murid perempuan dalam kelas Mustari kita ada apa? Kita ada Hana, kita ada Suhada, kita ada Mia. Okey, dan juga kita ada Putri. Baiklah, mari kita lihat apakah bahagian sulit bagi murid perempuan. Yang pertama, dekat bahagian sini kita panggil apa? Ini kita panggil dada. Dada. D-A, da. Dada. Ini bahagian sulit pertama bagi murid perempuan. Jadi jangan tunjuk kat orang lain, tak boleh. Ini adalah bahagian sulit. Jangan bagi orang lain sentuh, tak boleh. Okey. Seterusnya, yang kedua pula, dekat sini. Kalau lelaki tadi dia buang air kecil, gunakan Zakar. Perempuan pula, ini pun cikgu tahu, mungkin dekat rumah dengan kawan-kawan kamu ada panggilan tersendiri, tapi hari ini cikgu nak semua panggil dengan nama Faraj. Faraj. F-A-R-A-J. Raj. Faraj. Ini bahagian sulit untuk murid perempuan membuang air kecil. Macam lelaki tadi Zakar, murid perempuan kita panggil Faraj. Dan yang terakhir, sama macam murid lelaki, murid perempuan juga ada belakang ni kita panggil punggung. Jadi itulah 3 bahagian sulit bagi murid perempuan. Ingat. Okey, ingat murid-murid semua, kamu tak boleh biarkan sesiapa melihat bahagian sulit kamu. Ya. Dan juga tak boleh biarkan sesiapa menyentuh bahagian sulit kamu. Kalau ada kawan-kawan atau sesiapa menyentuh, kamu perlu laporkan kepada cikgu atau kepada ibu bapa. Ya, tak boleh diamkan diri sahaja, perlu laporkan. Okey, ingat pesan Cikgu Syazrin, tak boleh biar orang lihat ataupun sentuh bahagian-bahagian sulit yang kita dah belajar hari ini. Kalau ada orang lihat atau sentuh, cepat-cepat cakap pada cikgu ataupun pada ibu bapa kamu. Okey? Jadi kita dah selesai bahagian sulit bagi murid perempuan dan murid lelaki. Mari kita lihat pula cara untuk membersihkan bahagian sulit. Langkah membersihkan bahagian sulit.
Okey. Ini cikgu ambil daripada buku teks pengurusan diri juga. Kita lihat patung ni. Patung ni tak pastilah lelaki ke perempuan sebab dia tak ada rambut. Mungkin lelaki tapi mungkin juga perempuan. Tak penting sama ada lelaki atau perempuan, kerana kalau kita ingat tadi dekat bahagian sini, bahagian antara dua kaki kamu ni ada bahagian sulit lelaki dan juga ada bahagian sulit perempuan. Bahagian sulit lelaki kita panggil zakar dan bahagian sulit perempuan kita panggil faraj. Okey, jadi mari kita lihat cara untuk membersihkan bahagian sulit. Langkah yang pertama, nombor 1 sekali. Okey, selepas kamu dah buang air kecil ataupun buang air besar, yang pertama sekali ambil sumber air. Ini diguna air daripada ni. Kita kena jirus dengan air bersih. Itu yang pertama sekali. Jirus dengan air bersih dulu. Ini wajib. Kamu mesti jirus dengan air bersih. Okey, cikgu tahu ada kawan-kawan dekat sekolah yang buang air kecil, selepas buang air kecil dia tak bersih, dia tak jirus dengan air bersih pun. Dia lepas dia siap kencing, siap buang air kecil tu, dia zip seluar, dia masuk kelas balik. Itu adalah cara yang sangat tak bagus. Okey, ia sangat kotor dan juga boleh mendatangkan penyakit. Jadi ingat, selepas kita kencing atau buang air besar, berak, kena yang pertama sekali jirus dengan air bersih. Itu yang pertama. Mari kita lihat pula yang kedua. Okey, yang kedua, lepas dah jirus tadi, okey, ingat bila kita buang air besar atau buang air kecil ni, kita kadang-kadang ada najis yang melekat pada bahagian-bahagian di celah antara kaki kita. Jadi pastikan semua najis, kotoran semua betul-betul bersih. Jadi selepas kita jirus tadi semua, kita kena sental sikit. Okey, cuci hingga bersih. Pastikan tak ada sisa najis atau kotoran yang masih lagi melekat pada bahagian sulit kita. Okey, kalau perempuan pada faraj, kalau lelaki pada zakar. Pastikan bahagian sulit kamu itu betul-betul bersih. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga, selepas dah betul-betul bersih tadi, dah sabun, kalau ada sabun siap-siap semua. Okey, dah make sure tak ada yang melekat-lekat lagi, tak ada yang kuning-kuning, tak ada yang meleleh-leleh. Dah semua dah bersih dah. Okey, ambil yang warna biru ni. Kita panggil apa yang warna biru ni? Ambil tuala. Ambil tuala. Dan juga apa yang kita perlu buat? Kita perlu lap bahagian sulit. Ni lap penting lap. Maksudnya lap tu apa? Lap tu maksudnya kita nak pastikan bahagian sulit kita tu kering. Tak nak basah-basah. Tak nak ada air lagi. Sebab tadi kita dah bersih semua, siap-siap. Kita pun perlu lap pula. Jangan lupa lap tak nak basah-basah dah pakai seluar, pakai kain, tak nak. Kita perlu lap terlebih dahulu. Okey, itu yang ketiga. Seterusnya yang keempat. Ini yang akhir sekali dah. Okey, bila dah siap lap tadi apa semua, yang terakhir sekali yang sangat-sangat penting juga, sebelum keluar daripada tandas, kita perlu buat apa? Cuci tangan sebelum keluar tandas. Nampak tak ni? Dia cuci tangan dekat sinki. Diguna apa ni? Apa dia ni? Siapa tahu apa ni? Sabun. Kena basuh tangan guna sabun. Sebab bila kita buang air besar atau buang air kecil, dekat tangan kita tu ada banyak bakteria. Okey, banyak bakteria. Kalau kita tak basuh dengan sabun, bakteria tu dia hidup. Dekat tangan kamu, cuba tengok tapak tangan masing-masing.
Kalau kamu tak basuh tangan, guna sabun, bakteria tu semua ada dekat tangan kamu. Memang kamu tak nampak. Bakteria ni tak nampak tapi dia ada. Dan bila kamu makan, bila makanan masuk dalam mulut kamu, bakteria tu pun masuk, akhirnya macam-macam penyakit lah akan hinggap pada badan kamu, sakit perut dan sebagainya. Jadi sebelum keluar tandas, cuci tangan sebelum keluar tandas. Baik, itu langkah yang terakhir. Jadi jadi inilah tadi 4 langkah untuk membersihkan alat sulit, iaitu yang pertama, terjirus dengan air bersih dulu. Yang kedua, cuci hingga bersih, pastikan tak ada apa-apa kotoran, tak ada apa-apa najis atau apa-apalah yang melekat dekat bahagian sulit kamu. Cuci hingga bersih semua, dan bila dah bersih, ambil tuala, lap bahagian sulit sehingga kering. Bila dah kering, barulah boleh pakai seluar apa semua, pakai baju. Sebelum keluar tandas, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun sehingga bersih tangan kamu tu. Jadi itulah langkah-langkah untuk membersihkan bahagian sulit. Jadi hari ini kita telah pun belajar bahagian-bahagian sulit bagi murid perempuan dan juga murid lelaki, dan seterusnya. Kita juga telah pun belajar langkah-langkah untuk membersihkan bahagian sulit seperti yang ada pada skrin. Dan sekali lagi cikgu nak ingatkan, bahagian sulit ini adalah sangat-sangat penting. Pastikan tidak ada sesiapa melihat ataupun menyentuh bahagian sulit kamu semua. Apabila ada sesiapa yang buat sebegitu, itu adalah satu perkara yang sangat-sangat salah. Kamu kena cakap dekat cikgu, kena cakap dekat ibu bapa kamu. Ingat pesanan cikgu. Cikgu harap apa yang telah dipelajari pada hari ini, murid-murid semua dapat kuasai. Jadi cikgu ingin ucapkan terima kasihlah kepada murid-murid cikgu semua kerana telah pun mengikuti kelas pengurusan diri pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Bye.